Alhamdulillah, menyambung sedikit daripada emaknya, Puan Nur Azlina. Saya hari ini 50 hari Amar telah kembali ke rahmatullah. 50 hari yang bagi kami terlalu mengejutkan. 50 hari yang menyebabkan kami sekeluarga banyak berfikir mengenai kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Satu perkara yang kami lihat bahawa bagaimana seorang pemuda yang terlalu muda, belum lagi melakukan apa-apa, belum lagi menulis sebuah buku, belum lagi menaburkan khidmat bakti, baru bercita-cita dalam langkah untuk memulakan khidmat dan baktinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya merasakan begitu kerdil, pertama kali merasakan begitu kerdil dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita menyebut Allahu Akbar tu beribu kali, tetapi bersebut Allahu Akbar kali ini kita merasa betul-betul kerdil dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana seorang pemuda yang juga sebagaimana disebut oleh Ustaz Sabri, ramai yang pemuda-pemuda yang meninggal macam mana dia, malah lebih hebat daripada dia. Malah gurunya juga, ada seorang arwah Haji Yusof yang sangat dikaguminya, sangat luar biasa ilmunya, yang dia sangat mengkaguminya, meninggal dunia. Tapi biasa-biasa orang kampung datang ke bumi, habis cerita. Siapa yang tahu, tahulah. Tetapi apabila saya melalui pengalaman pengkebumian Amar dengan sambutan masyarakat Turki, daripada pejabat Perdana Menteri, Menteri Luar, sampai jemaah-jemaah dakwah yang sana, sampai yang terakhir saya dimaklumkan ada sebuah sekolah membawa anak-anak muridnya peringkat taski atau peringkat prasekolah, bawa ke kubur Amar, kemudian menjadikan sejarah Amar itu sebagai motivasi. Itu di Turki. Jadi saya mengatakan bahawa apa dia mesej Allah Ta'ala kepada kita semua, kesan atau najidah daripada kematian Amar itu, yang kita lihat pada mata kasar dimuliakan oleh Allah SWT. Apa natijah, apa mesej Allah Ta'ala kepada kita? Itulah yang saya fikirkan sejak 50 hari yang lalu. Yang pastinya saya teringat sangat 1 bulan sebelum Amar kembali ke rahmatullah. Dia mengatakan, Abah, zaman belajar dah habis. Ya, zaman belajar Amar dah habis. Sekarang ni zaman untuk berjuang dan juga berdakwah. Saya tak boleh faham waktu itu. Ya, Abah, zaman belajar dah habis. Sekarang ini zaman menuntut ilmu dah habis. Sekarang ini zaman untuk berjuang dan juga berdakwah. Saya sebagai orang biasa yang tak faham, saya katakan, habiskan lu belajar tu, baru tahun 2, nak khidmat apa lagi? Complete your studies, kemudian berdakwah lah. Tapi dia ulang lagi, saya nak berjuang dan juga berdakwah. Agak-agak saya lah, selepas beliau kembali ke rahmatullah, ini yang dimaksudkan dengan dia berjuang dan dia juga berdakwah. Sejarah beliau hanya kami ketahui setelah beliau meninggal dunia. Kawan-kawan menceritakan dia, sebab macam mana disebut oleh semua orang, dengan kami pun begitu juga. Tanya sepatah, jawab sepatah. Dia hanya bercakap bila perlu, dia tak tambah-tambah. Kata orang tu, kalau bahasa budak muda, dia tak pandai goreng. Ya, dia nak tambah-tambah, dia nak buat, dia tak. Tanya sepatah yang dia kata, dan dia cakap hanya bila perlu saja. Itu sebab saya mengatakan mesej Allah Ta'ala kepada kita adalah, pertamanya kita kena tukar paradigm hidup kita. Kalau selama ini mak dan ayah, termasuk saya juga, kami sekeluarga meletakkan anak-anak itu diberi pendidikan untuk kerjaya, kemudian untuk kerjaya, kemudian untuk membantu mak ayah bila tua kemudian.
carilah kerja yang paling baik, yang boleh mendapat pulangan dana yang banyak, boleh membantu keluarga. Itu paradigm umumnya masyarakat kita. Saya rasa pembagian amar ini mengajak kita, mengusik minda kita untuk merubah paradigm kita bahawa hidup ini hanya sementara. Hidup sebenarnya adalah akhirat. Kita rubah paradigm kita ini. Apabila kita mencari akhirat, maka dunia akan datang dengan sendirinya. Ya, kita kena rubah paradigm ini. Bermakna amar kita dididik untuk mencintai Allah dan Rasul. Dan dia dikembali dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam umur mukallaf dia baru 5 tahun. Kalau umur mukallaf itu 15 tahun, umur balik, baru 5 tahun mencari ilmu. Belum lagi melangkah ke arah itu, Allah Ta'ala dah bagi ganjaran yang pada pemikiran ulama-ulama di Turki bahawa Ammar ini adalah pemuda syurga. Dia mati syahid dan dia adalah pemuda syurga. Ya, walaupun di sini ada juga yang mengatakan mana tahu syahid itu milik Allah Taala. Saya tak mau nak polemik, tapi ulama di Turki dengan penuh yakin malah meminta supaya emaknya, kamu harus berbangga menyatakan bahawa kamu adalah ibu kepada pemuda yang mati syahid. Jadi kerana itulah kita mengambil keputusan. Oleh kerana Turki lebih mengetahui sebab dia duduk di Turki dan dia berada dalam suasana Turki, maka kita mengatakan beliau mati syahid dan kita mengambil perkataan syahidimis, maknanya syahid kita, sebagai motivasi untuk mengikuti Ammar yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Ya, bukan berhenti setakat mengikuti Ammar, tapi mengikuti Ammar yang Ammar itu bercita-cita untuk mengangkat Allah Ta'ala, memperjuangkan agama Allah Ta'ala dan mengikut sunnah Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengapa kita saya mengambil keputusan sanggup dijemput di mana juga program-program, sebab bagi saya ini yang dimaksudkan oleh Ammar, bahawa Ammar nak berjuang dan juga nak berdakwah. Cuma kali ini dia berdakwah di alam yang kita tidak ketahui, tapi di alam nyata ni nampaknya abah dan maknya kena memikul tanggungjawab yang beliau maksudkan. Jadi kami sanggupi insya-Allah kalau inilah mesej. Dan yang kedua, dia mengatakan ketika saya tulis dalam Facebook, saya pernah sekali bercakap dengan dia, rasanya abah nak berehat mal. Abah rasa dah penat sikitlah. Nak take time off, kemudian nak teruskan kerja-kerja ini, kerja-kerja dakwah, tapi nak berehat kejap. Terus dia mengatakan spontan, di dunia ini tidak ada kalimah rehat, abah. Ya, tidak ada kalimah rehat. Rehat itu hanya bila di syurga nanti, di akhirat nanti. Kalimah untuk umat Islam itu berehat tidak ada dalam vocabulary kita. Di dunia ini untuk berjuang dan juga berdakwah. Itu yang saya tafsirkan, ya. Dia kata tidak ada rehat. Rehat nanti bila kita mati di syurga. Berehatlah semaunya. Ya. Jadi mesej daripada pembagian amal ini yang kedua, kita umat Islam, ya, tidak ada kalimat rehat. Yang ada hanya berjuang dan juga berdakwah. Ya, berjuang dan juga berdakwah. Bila kita mati nanti kita berehat dan kita akan menikmati segala hasil tanaman kita, hasil usaha kita di akhirat nanti. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah jambatan untuk akhirat. Dunia ini adalah ladang untuk akhirat, untuk kita bercocok tanam. Maksud bercocok tanam itu adalah berjuang dan juga berdakwah. Hasilnya yang akan kita nikmati nanti di akhirat, di alam barzah dan juga di yaumul qiyamah nanti. Itu mesej yang nombor 2 daripada kisah pembagian amal. Dan yang ketiga, mesej yang ketiga, ya. Mesej yang ketiga sekalian, kematian ini jangan dikaitkan dengan kehilangan. Ya. Tidak ada kehilangan sebab hakikatnya kita ini, anak kita, harta diri kita, harta kita, seluruh yang kita miliki di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah Taala mengambil balik harta yang dipinjamkan, adakah kita kehilangan? Saya nak tanya tuan-tuan, adakah kita kehilangan? Ya, harta itu Allah Taala pinjamkan kepada kita, anak itu Allah Taala pinjamkan kepada kita, bila Allah Taala nak balik, adakah kita kehilangan? Kita tidak kehilangan. Sebab itu sebenarnya bukan milik kita. Ini yang diajar oleh Badi'uz Zaman Said Nursi.
mengatakan umat kita kena faham antara hakikat iman, iaitu ada perasaan al-fakru, fakir ilallah. Maknanya kita ni fakir di mata Allah SWT, sebab kita jangan perlu ada perasaan memiliki apa pun di dunia ini. Jangan ada perasaan memiliki, jangan ada perasaan ownership dalam apa pun, hatta anak kita sekalipun. Semuanya adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini sebab selepas ini sekalian, setelah 50 hari saya duk fikir panjang-panjang, baru saya memahami, walaupun saya dah belajar mengenai konsep al-fakru ataupun fakir ilallah ini, sekarang ni baru dia masuk ke dalam. Ya, rupanya tak boleh mengatakan kita kehilangan, sebab kalau kehilangan tu kita memiliki. Tapi kalau itu bukan milik kita, orang yang berbincang minta balik, bukan hilang. Kita memulangkan balik amanah yang telah dititipkan kepada kita. Kerana itulah kata yang tepat yang telah digunakan oleh ulama-ulama dulu, kembali ke rahmatullah. Ya, kembali ke rahmat, kembali kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi amanah, yang telah meminjamkan kepada kita. Itu mesej pembagian amar yang perlu kita dapat, ya, kita garap dengan baik mesejnya. Ya. Kemudian yang keempat sekalian, saya lihat bahawa anak-anak muda ini kalau diberikan satu wawasan, subhanallah, jelas wawasan tersebut, apalagi wawasan itu dikaitkan dengan Allah dan Rasul, ya, yakinlah apabila kita meletakkan wawasan itu untuk perjuangan Allah dan Rasulnya, ini tanggungjawab kita, maka akhirnya dia akan menggarap dengan begitu bersungguh-sungguh dan lebih baik daripada kita. Jadi kita jangan underestimate anak-anak muda ini. Mesti ada vision. Itu saya katakan vision ummatik, vision umat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini adalah khalifah di muka bumi ini, hamba kepada Allah Ta'ala, tetapi kita adalah khalifah di muka bumi ini. Jadi kalau kita tidak berperanan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, kita sebenarnya rendah di mata Allah Ta'ala. Kita tidak berperanan sebagaimana yang sepatutnya yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini sepatutnya menjadi khalifah. Apakah kita menjadi khalifah pada hari ini? Ternyata tidak. Kerana itulah saya minta amar, you belajar Khilafah Uthmaniyah, kaji kekuatan sejarah saja, kemudian balik fikir bagaimana nak membangunkan umat ni semula. Bagaimana umat ni kembali menjadi khalifah Allah di muka bumi. Itu dia punya mesej, itu semangat dia. Itu sebab kalau dia belajar bersungguh-sungguh. Dia belajar bahasa Turki, belajar bersungguh-sungguh. Dia belajar tulisan Osmani, Turki, dia belajar bersungguh-sungguh. Sehingga kan dalam kelas dia, di kalangan semua pelajar-pelajar Turki menggunakan bahasa Turki, dia pelajar yang terbaik. Ini disebutkan oleh Profesor Dr. Zakaria yang mengajar beliau di Marmara University. Dia rasa heran. Maknanya inilah satu-satunya pelajar saya yang jelas matlamatnya, bersungguh-sungguh belajar, walaupun dia bukan orang Turki, tetapi dia mempelajarinya dengan bersungguh-sungguh sehingga kan dia telah mengalahkan semua pelajar-pelajar Turki dalam baru tahun 2. Dan mereka, profesor dia dah bercadang untuk develop dia sebagai betul-betul pakar dalam bidang sejarah Khilafah Uthmaniyah. Allah Ta'ala lebih mengetahui, beliau telah meninggalkan satu cita-cita yang belum tercapai. Poin saya yang ke berapa dah ya? Kelima ya? Yang kelima. Subhanallah, ayat Allah SWT bila berbicara, ya, barang siapa yang menolong agama Allah, intan surullah yansurkum wa yushaddid aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah Ta'ala akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukan kamu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Intan surullah yansurkum wa yushaddid aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menolong kamu dan mengukuhkan kedudukan kamu. Lihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala di sini. Dalam konteks amar, ya, dia baru bercita-cita nak menolong agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia belum lagi melaksanakannya, baru bercita-cita. Ada sikit-sikit dia pergi Kemboja, pergi ke Turki, dia membantu orang Rohingya, tapi secara bersungguh-sungguh nak menolong agama belum lagi. Ya, belum lagi. Jadi bermakna
belum lagi dah dimuliakan dan diberikan taraf sebagai pemuda syurga dalam konteks itu. Jadi bermakna ini sebagai motivasi kepada kita menolong agama Allah Ta'ala ini. Kadang-kadang baru peringkat nawaitu dah diberi ganjaran oleh Allah SWT. Bukankah kata dia hajar kalau kita berniat untuk buat baik, kita dapat 2 pahala dah. Kalau kita buat dua-dua. Kalau tak buat, dah pahala niat dah dapat. Itulah Rahman dan Rahimnya Allah SWT. Jadi kita patut menjadikan ia sebagai suatu motivasi bahawa berniat untuk berjuang di jalan Allah SWT ini, ya, sudah mencukupi bagi Allah Ta'ala. Apalagi kalau kita dah laksanakan bersungguh-sungguh, sangat lebih daripada itu yang akan Allah Ta'ala berikan kepada kita. Itu poin saya yang nombor 5. Dan yang terakhir nombor 6, oleh kerana matahari dah tinggi, kita sambung dalam sesi yang akan datang. Saya tidak mau tuan-tuan nanti ada sunburn pula, ya, dan besok menyalahkan saya pula kerana kulit dah jadi hitam. Yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Al-Quran ni suatu mukjizat. Al-Quran ni memang mukjizat. Saya dah sebut banyak kali mukjizat, tapi dengan pemergian Ammar itu masuk ke dalam diri saya. Memang ianya satu mukjizat yang tak boleh tidak mesti menjadi pegangan hidup kita, tuan-tuan. Sebab Ammar telah menyempurnakan tafsir Al-Quran. Walau tafsir itu tidak lengkap, bersifat maudu'i, berdasarkan tema-tema tertentu saja yang dikupas oleh Badi'u Zaman Said, dia dah komplit itu dengan menyempurnakan tafsir Risalah An-Nur itu, walaupun tidak seluruhnya sebagaimana Buya Hamka, Ibnu Katsir sebagainya, tetapi ianya telah membentuk akhlak dan pribadinya lebih baik. Subhanallah, almost kata maknya perfect, akhlak yang perfect. Ya, dia menyentuh semua orang. Perkataannya walaupun sepatah 2 kata, ia telah masuk ke dalam diri manusia. Sebab lidahnya itu dia selalu menghafal Al-Quran. Walaupun kami tak tahu banyak mana yang telah hafal Al-Quran, tapi dia telah menyempurnakan tafsir Risalah An-Nur tersebut dengan begitu baik. Dan beliau dalam perjalanan nak mengajar Risalah An-Nur tersebutlah beliau telah kembali ke rahmatullah. Belum lagi mengajar, baru nak mengajar, telah kembali ke rahmatullah. Dan yang nak diajarkan yang pertama mengenai Risalah Ikhlas. Ikhlas ini menentukan dosa, ikhlas ini menentukan pahala dengan tak dapat pahala. Apa pun amalan kita, kalau ikhlas dapat pahala, kalau tak ikhlas tak dapat pahala. Ikhlas sikit-sikit dapat sikit-sikit, ikhlas bersungguh-sungguh dapat banyak. Ikhlas. Jadi maknanya Al-Quran itu harus menjadi sebahagian daripada hidup kita, sebab ini benar-benar mukjizat. Dia transform diri Ammar yang bagi saya dah baik dah, tapi sampai ke peringkat excellence. Itulah agaknya maka Allah Ta'ala panggil dia cepat. Panggil dia cepat oleh kerana dia dah perfected, maknanya akhlak yang dituntut oleh Al-Quran. Maka inilah ganjaran kamu. Tak perlu lagi ujian-ujian seterusnya untuk menentukan kamu berjaya tak berjaya. Sebab Allah Ta'ala telah menciptakan setiap kejadian itu bukan sia-sia. Allah Ta'ala menciptakan syaitan, iblis, dan juga Allah menciptakan nafsu ke dalam diri kita. Tujuan dia untuk menyaring siapa yang benar-benar ikhlas, siapa yang tidak ikhlas. Ya, penciptaan iblis dan syaitan dan juga penciptaan nafsu untuk diri kita, untuk menyaring diri kita ini, siapa yang benar-benar ikhlas, siapa yang tidak ikhlas. Sebab iblis dengan nafsu akan menarik kita supaya tidak ikhlas dalam melakukan apa. Kalau kita berjaya menguasai 2 elemen ini, maka kita telah lulus dan kita dapat ke makam ikhlas. Jadi penciptaan iblis, syaitan dan juga nafsu ini bukan sia-sia, untuk menyaring siapa yang berjaya mengatasinya untuk sampai kepada makam ikhlas. Jadi alhamdulillah sekalian, itulah 6 poin penting yang saya fikir pengajaran daripada pembagian Ammar. Mudah-mudahan ada kebaikan dia, dan saya terima kasih kepada tuan-tuan. Dan saya yakin yang datang ini sebab nak tahu formula dan resipi. Inilah agak-agaknya resipi yang boleh kita kongsi bersama. Bukan resipi yang luar biasa, yang biasa-biasa. Bagi saya, dulu saya baca, saya tak faham. Sekarang saya baca, saya faham, saya boleh menghayatinya. Jadi saya harap tuan-tuan, kita dah faham, kita dah tahu. Ustazah banyak kali cerita. Sekarang ni kita dah faham,
kita boleh menghayatinya dan kita boleh menjadikannya sebagai panduan hidup kita. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak daripada Al-Huda yang telah bersungguh-sungguh menjayakan program yang saya kata datang 10-20 orang pun tak apalah. Ya, kita nak kongsi pengalaman sebab kita dah ada YouTube, kita dah ada Facebook. Jadi 5-6 orang pun tak kisah, kita boleh gambarkan seolah 5,000 orang yang hadir. Ya, dengan kuasa media yang ada. Saya tak bimbang. Yang penting bukan yang ramai datang, yang penting mesejnya sampai. Ya, saya duduk di studio cakap macam ni saya cakap ini dan boleh sampai kepada ribuan orang. Tetapi alhamdulillah kadang-kadang orang nak tengok juga face to face, maknanya bertemu sendiri dengan orang yang berbicara supaya ianya lebih cepat masuk dan lebih sebab faham. Jadi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu taala dan mohon kemaafan seandainya kadang-kadang cara kita berbicara ini seolah-olah mengajar benda-benda yang kita pernah faham. Ya, saya mohon maaf sangat sebab kadang-kadang dalam keadaan bersemangat berceramah ini saya terlupa benda yang dicakap ni dah biasa kita faham, dah tahu pun tak payah nak cerita lah. Jadi kadang-kadang itulah menyebabkan saya bimbang keterlanjuran dalam berbicara. Nawaitunya baik tapi cara penyampaian yang kadang-kadang mengajar orang seolah mereka tidak tahu apa-apa. Allahu alam, saya mohon maaf dan terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sekalian dapat hadir bersama-sama memperingati Amal dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan datang ini untuk sama-sama nak berkongsi semangat bagaimana seorang pemuda yang telah dipanggil dengan penuh kemuliaan oleh Allah Subhanahu taala untuk sama-sama kita mendidik generasi yang akan datang. Yang muda-muda nak mencontohi dia, yang punyai anak-anak, yang supaya anak-anak itu ada sumber inspirasi ke arah itu. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.